Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pseudocode dan catak alif bagi bucket sort. Okey, jadi seperti biasa kita perlu tahu apa dia pemboleh ubah yang kita gunakan dalam bucket sort ni. Okey, yang pertama kita ada L. L ialah senarai, okey, yang mengandungi contoh dekat dalam ni ada 10 item. Okey, kita akan lihat nanti. Kemudian N, kita mewakili bilangan item dalam senarai tadi, iaitu ada 10 lah item. I mewakili kedudukan item ataupun indeks. And B ni ialah pemboleh ubah untuk bilangan baldi, bucket yang diperlukan. J mewakili kedudukan baldi. Okey, di sini kita ada dua pemboleh ubah yang lain lah, selain daripada yang biasa kita lihat. Okey. Okey, ini ialah pseudocode bagi bucket sort. Okey, untuk bucket sort ni kita gunakan struktur kawalan ulangan for. Okey, kita ada mula setkan senarai L. Okey, ini adalah contohnya lah senarai tersebut. Okey, lepas tu kita perlu setkan senarai baharu. Okey, ini nanti last sekali bila kita dah isi senarai ni, kita akan masukkan ke dalam senarai baharu. Okey, kemudian kita isytiharkan pemboleh ubah yang kita gunakan. Kita berikan nilai, kita bagi N iaitu elemen dia, item dia ada 10. Lepas tu kita setkan bilangan baldi ada 8 baldi. Okey, bilangan baldi ni terpulang kepada kita nak buat berapa baldi, berapa bucket. Okey, ikutlah kalau ada elemen ada 10, kita agak-agak lah. Okey, dalam kes ni saya buat 8. Okey, kemudian yang nombor 7, kita kena wujudkan baldi kosong. Kan kita dah setkan ada 8 baldi. Jadi 8 bucket tu kena semuanya kosong lah. Baru kita boleh masukkan elemen-elemen item ni. Okey, lepas tu masukkan item ke dalam baldi, nanti kita akan buat. Okey, setkan I ni ialah indeks. Indeks seperti biasa memberi awalan nilai indeks tu ialah kosong. Okey, kemudian kita ada langkah 10 ni. Iaitu for I kurang daripada N ni, kita akan ulangkan gelong ni untuk masukkan senarai ataupun nilai-nilai daripada senarai L ni ke dalam baldi-baldi tersebut, baldi yang kosong tadi tu. Okey, selepas dah dimasukkan semua dalam baldi, barulah kita akan pergi kepada setiap baldi tu. Yang ni 4J kurang NB ni bilangan baldi, maknanya dalam baldi tu kalau ada nombor, ada item, kita kena isi pula. Maksudnya kita kena susun. Okey, secara menaik ke menurun tu ikut pada soalan lah. Okey. Kemudian bila dah siap isi dalam baldi tu, barulah kita akan cantumkan semula daripada setiap baldi tu, kita masukkan dalam senarai baharu. Okey, kita akan lihat lebih terperinci lagi. Okey, jadi tadi kita dah sampai wujudkan baldi kosong kan. Kita dah setkan semua tadi, kita wujudkan baldi kosong. Okey, di sinilah langkah 7 ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baldi tadi kan, yang ini. Kita setkan 8. Kemudian kita buatlah julat yang sesuai setiap baldi ni. Julat ni maknanya kita tengok dalam senarai ni yang paling tinggi nilainya ialah 57. Tapi sebab ada 8 baldi, kita bahagi-bahagikan lah. Kalau ni saya buat macam ni, 1 hingga 10, 11 hingga 20 dan seterusnya. Dan sebab dia ada 8 baldi, saya buat je 71 hingga 80. Tak apa, yang ni tak ada masalah. Okey.
Okey, lepas tu dah masuk, kita pergi kepada masukkan item ke dalam baldi ni, maknanya terus kita setkan indeks tu lah. Okey, indeks tu indeks yang pertama, iaitu kosong ni. Apa yang akan dilakukan atau cara akan mula melaksanakan gelong for di langkah 10 lah. Okey. Yang ini 10, 10.1 dengan 10.2. Okey, lepas tu kita dah setkan indeks yang pertama tadi. Kita perlu ujilah sama ada syarat I kurang daripada N tu betul ataupun tidak. Okey, jadi true kan jawapan dia. Bila true, kita masukkan nilai indeks yang kosong ni tadi 48, masukkan ke dalam baldi yang mana berada dalam julat tersebut, iaitu julat 41 hingga 50 lah. Okey, masukkan dalam baldi tersebut. Okey, kemudian dah sudah, kita kena tambahkan indeks. Maknanya kita pergi indeks yang seterusnya, indeks yang pertama. Okey, kita uji lagi. 1 tu kurang daripada 10, true. Okey, jadi nilai bagi indeks yang pertama tu 13, kita masukkan dalam baldi yang berjulat 11 hingga 20. Kemudian kita beralih kepada indeks yang kedua, yang ini. Maknanya tambahkan indeks, pergi indeks kedua. Jadi uji lagi, true. Bila true, ambil nilai indeks yang kedua tu, iaitu 12, masuk dalam baldi yang julat, ada julat dia lah. Okey, kemudian pergi kepada indeks yang seterusnya, iaitu 3, nilainya 57. Okey, dia true, jadi 57 ni masuk dalam baldi yang ini. Okey, tengok indeks yang seterusnya. Okey, true. Okey, nilai indeks 4 iaitu 18 masuk dekat julat 11 hingga 20 juga. Okey, kita pergi indeks yang seterusnya. Okey, masuk. Okey, 28 ni masuk dekat julat 21 hingga 30 kan. Okey, indeks yang ke-6, true. Okey, masukkan 45 ke dalam baldi ataupun bucket yang berjulat 41 hingga 50. Okey, pergi indeks seterusnya. Okey, 54 masuk di sini. Pergi indeks ke-8. Okey, 53 masuk di sini juga. Okey, indeks ke-9. Nilainya 32 masuk dalam sini. Julat 31 hingga 40 ni. Okey, lepas tu bila indeks ke-10, indeks kita ada 9 je kan. Tapi yang ni indeks kita dah tambahkan jadi 10. Jadi apa akan berlaku? Bila kita uji dia punya indeks tu, dia jadi false. Bila false, langkah 10 akan menjadi false. Okey, atau cara akan pergi ke langkah 11. Okey, dan 12 serta melaksanakan struktur kawalan for dalam pseudocode. Sebab indeks terakhir hanya 9 sahaja kan. Okey, kat mana tu? Langkah 11. Okey, yang ini. 11, 12. Okey. Okey, jadi kita akan terus pergi ke langkah 11 dengan 12. Okey, apa yang berlaku di dalam langkah 11-12 ni ialah kita akan cek setiap bucket tu ada nilai tak dalam bucket tu. Kalau tak ada nilai, kosong, contoh yang indeks bucket pertama ni tak ada apa-apa, jadi kita pergi pindah ke bucket yang kedua. Seterusnya. Tapi kalau dalam bucket ni ada isi, ada item, jadi kita kena isihkan dalam item ni. Kalau contoh dalam soalan ni dia nak isih secara menaik kan. Maknanya kita kena susun lah. Ini kan ada yang besar dekat depan dan sebagainya. Jadi kita isihkan 12, 13, 18. Lepas tu kita pergi ke
bucket yang seterusnya. Itu yang berlaku dalam langkah 11, 12 ni ya. Okey. Jadi kita dah setkan bucket yang pertama tu kosong. Okey, kita uji dulu bucket kosong ni, maknanya indeks yang bucket pertama ni kurang daripada 8 bucket, betul. Okey, bila betul true, apa yang dia buatnya? Okey, dia nak uji pula dalam bucket tu kosong ke tak. Maknanya bucket yang pertama ni kosong ke tak. Jadi jawapannya kosong lah ni, true kan. Oleh kerana true, atau cara akan melaksanakan 12.1.1. Apa yang dia buatnya? Dia pergi kepada bucket yang seterusnya. Itulah J ditambah 1. Maksudnya J ditambah 1 tu dia pergi bucket yang seterusnya. Okey, kemudian dia uji balik yang bucket yang pertama ni kurang daripada 8. Okey, ialah jawapannya true kan. Okey, bila true dia semak pula dalam bucket indeks 1 ni ada isi ke tak? Ada. Maknanya sekarang ni dia jadi false lah. Dia bukan kosong. False dia punya syarat dia. Bila false, atau cara akan melaksanakan langkah 12.2.1 iaitu kat sini. Isih item. Okey, isih item ni, okey kita lihat sini. Dia gunakan kaedah bubble sort. Okey, dalam baldi tersebut. Maknanya susunan akan berubah. Asalnya tadi ni kan 13, 12, 18. Bila dia isih, dia akan berubah menjadi 12, 13, 18. Dia susun. Dalam tu dia akan berlaku perubahan tempat. Okey. Untuk bucket sort ni, bila dia kata isi item, kita tak perlu tulis secara detail kaedah bubble sort dalam ni. Kita tulis isi item saja. Maknanya kita dah tahulah isi item tu dia guna kaedah bubble sort. Sebab kita dah belajar dah bubble sort tu kan. Okey. Kemudian kita dah selesai yang tadi dah isi tu, kita pergilah tambahkanlah bucket yang seterusnya iaitu bucket yang ketiga indeks 2. Okey, uji. Okey, true. Okey, bila true dia semak pula bucket ni kosong ke tak, jadi false. Bila false kita pergi isi item lah juga. 12.2.1 kita mesti pergi, tapi sebab oleh kerana dia ada satu je item, itu je lah dia punya dia tak ada berlaku perubahan tempat lah sebab satu je item kan. Okey, kemudian pindah pula ke bucket yang seterusnya, iaitu indeks yang ketiga, bucket keempat. Okey, dia uji lagi. Ini jawapannya true. Bila true, kita tengok dalam bucket tu kosong ke tak. Okey, dia false. Ada isi dalam dia. Jadi dia pergi juga isi item. Langkah isi item. Tapi tak ada perubahan tempat lah. Okey, sebab ada satu item. Kemudian kita semak pula bucket yang seterusnya. Okey, ni syarat diuji lagi. 4, indeks 4 tu kurang daripada 8, betul. Jadi kita tengok dalam bucket ni ada isi. Jadi dia false kan. Bila false dia pergi ke isi item. Jadi isi item ni asalnya kedudukan dia item dia 48 dengan 45 kan. Tengok ni. Ni 48, 45. Bila dia diisi menjadi 45, 48 susunan dia. Okey, lepas tu kita pindah ke indeks yang seterusnya. Okey. Kita uji 5 kurang daripada 8. True. Okey, tengok dalam ni false lah sebab ada isi. Jadi kita buat lagi, kita isih lagi. Jadi asalnya 57, susunan dia 54, 53. Jadi sekarang dia dah susun dah 53, 54, 57. Kemudian dia pergi pindah lagi bucket yang ke-6. Okey. Uji 6 kurang daripada 8, true. Okey, yang ini dia kata baldi 6 kosong. Okey, true. Bila true, dia tak ada buat apa-apa lah kan. Dia cuma terus pergi kepada bucket yang seterusnya. Okey. Lepas tu
Dia uji bucket yang 7 tu kurang daripada 8, true. Okey, bucket yang ketujuh tu kosong. Ya, betul, true. Jadi, bila true, dia pergi lagi tambahkan bucket tersebut, indeks bucket tersebut kepada 8. Di sinilah terhentinya gelung tadi, sebabnya 8 kurang daripada 8 false kan. Jadi syarat langkah 12 akan menjadi false atau cara akan pergi ke langkah 13. Maknanya selepas langkah 12 ni ada 13 kan. Apa yang kita boleh lihat di sini, langkah 13 apa? Okey, yang ni, cantumkan dan masukkan item-item ke dalam senarai baharu. Okey. Maksudnya ini yang berlaku dalam langkah ke-13 ni. Okey, kan tadi kita dah isi. Jadi kita masukkan dalam nama senarai tu dah bukan L dah. Dah jadi senarai baharu. Sebabnya kita nak bezakan antara senarai yang lama tu dengan yang baharu Jadi kita masukkan je bucket-bucket yang ada isi tu ke dalam senarai ni lah. Dia dah susun dah kan, kita cuma masukkan je balik. Okey, ni 32 masukkan, 45, 48, 53, 54 dan 57. Okey, dah siap, dia dah cantumkan, masukkan, barulah kita pergi ke langkah 14, iaitu kita senaraikan balik. Okey, senaraikan balik senarai baharu yang kita dah susun, dah isi. Ni senarai asal awak tengok, mula-mula kat depan dia 48, 13, 12 kan. Dia dah berubah lah. Ni diisi secara menaik. Okey. Jadi atau cara akan diberhentikan lah, tamat. Okey, yang ini pula adalah carta alih bagi bucket sort. Okey, kamu boleh tengok merujuk di buku teks lah carta alih ni. Okey, boleh hafal supaya kita senang nanti kita nak, bila ada soalan kita boleh rujuk daripada carta alih ni. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.